نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وسلسل أقدامهم وسلط عليهم ونصلي ونسلم حاز النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya tunggu dulu tak? Ya, Alhamdulillah, sementara kita tunggu sahabat-sahabat lain datang, kita akan buat sedikit tazkirah lah. Tazkirah ni ringkas sebelum kita pergi ke forum di atas kubur, di tanah kuburan Felda Gugusan Lok Heng. InsyaAllah sebelum kita forum, sama-sama kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta Ustaz Suhaimi memimpin bacaan tahlil sikit. Tahlil sikit kan tu ahli kubur ni. Bila kita masuk kubur kita sebut apa? Duduk ni. Okey. Bila kita masuk kubur jangan lupa sebut apa? Assalamualaikum. Okey. Kalau lalu kawasan kubur pun sebut macam tu juga. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Senang. Itu yang orang Melayu senang dapat. Baca, jangan tak baca. Dan wallahi orang dalam kubur ni ramai yang minta untuk hidup kembali. Tapi orang hidup tak sedar diri, tak sedar untung bahawa Allah bagi dia hidup. Sebelum kita mulakan tahlil, semua sekali ikut apa yang Ustaz cakap. Boleh YB? Ni pengurus Cik Azlan, pengurus Hot Timur. Okey, sebelum Ustaz pergi jauh, semua sekali sebut perkataan Ustaz. Okey, sebelum tahlil ni. Even you are the richest man in this world. You cannot pay to Allah to stay one more day when your time come. Walaupun kamu manusia paling kaya dalam dunia, kamu takkan mampu membayar kepada Allah untuk hidup satu hari lagi bila ajal kamu tiba. Yang ada yang dalam mati, yang dalam tanah kuburan ni ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang taat, ada orang soleh, ada yang derhaka. Jom sama-sama kita mulakan sedikit tahlil ringkas. Sementara kawan-kawan kita yang mengecat di surau Syakirin Syakirin dan juga di Dewan tu datang kat sini. InsyaAllah. Jadi kita minta Ustaz Suhaimi memimpin tahlil ringkas untuk penduduk ahli kubur di sini dan juga untuk arwah ibu dan ayah yang mungkin telah meninggal dunia. Okay, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sayyidun lillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون عن ذكر غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر غافلون وسلم رضي الله تعالى عنه أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Suhaimi. Kita tengah tunggu sahabat-sahabat yang lain. Mungkin dia orang syok sangat berteroyong cat surau tu YB. Dia orang seronok sangat YB. Sementara tu kita boleh mulakan majlis kita dengan sedikit perkenalan. Alhamdulillah, Jom Cuci Masjid ni program ke berapa Haji? 48. 48. Dan Alhamdulillah 48 ni adalah kita pilih Pak Felda Lok Heng. Alhamdulillah di Felda Lok Heng ni kali pertama kita buat satu program. Dia gabungkan 3 Felda. Oh, saya terkejut betul lah bila kita datang tadi. Meriahnya penduduk kat sini. Selalunya dia akan bolot satu kawasan dia. Satu masjid. Tapi yang ini kita gabungkan 3 kawasan. Saya kira kita orang rasa Johor ni negeri yang ta'zim lagi makmur. Alhamdulillah. Sebab tu Pemaisuri Sultan Pahang Darul Makmur daripada Johor. Alhamdulillah. Jadi YB cerita sikit tentang asal-usul Felda ni sikit. Dan kemudiannya mungkin ada kata-kata haluan untuk biker-bikers. Biker-bikers ni sebenarnya orang jahat ni tuan ni. Kita jahat tapi Ya, kita betul. orang baik. Betul. Sebab tu kita orang punya ada slogan kita kecuali Datuk Zailan dia baik. Dia sudah baik sebab Datin ada sekali. So yang lain tu sebenarnya sebab tu kita ada slogan L to Heaven. Yes. L ni kita orang ni ketika orang lain sibuk memikirkan bagaimana nak masuk syurga, kita orang sedang sibuk bagaimana nak keluarkan diri dari neraka. Jadi YB boleh sampaikan sikit pesan supaya dia orang ni patuhi had laju yang telah ditetapkan. Amin. Silakan YB. Had laju kebangsaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Hanafi, Datuk Zailan, serta bikers daripada banyak negeri ni. Negara pun ada, Singapura. Ni saya kenalkan Cik Azlan, pengurus Felda Loing Timur. Saudara Sid, dia kira bikers saja tu. Tapi dia kap lah, boleh ada sampai Thailand semua dia. Dengan geng dia. Kita pun pernah pecah rekod 5 hari keliling Malaysia. 10 tahun lepas aja 2011. Jadi kita digabungkan 3 buah Felda. Hari ini program yang cukup baik, Alhamdulillah. Saya pun tadi family day ni, tapi kerana kampung saya patah balik pagi tadi, subuh tadi. Lepas subuh saya patah balik. Hari ini saya dapat bersama dengan Ustaz dan rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah. Untuk perkenalan, tanah perkuburan kat sini ni dia melibatkan 3 Felda lah. Semuanya ke bumi kat sini, baik broker, anak broker, generasi kedua, semuanya di sinilah. Cuma sejak beberapa tahun, hampir 5 tahun ni kita tubuhkan grup wakaf. Grup wakaf ni yang melibatkan 3 generasi, ada 3 geng generasi lah, Timur Barat Selatan. Dia kalau ikut pada ni, kalau yang meninggal tu orang di Loing Barat, biasanya yang ke hadapan geng wakaf Loing Barat. Kalau timur. Tapi kadang-kadang bila mereka ada ke lapangan, baik timur ke selatan, ada kematian sini, diorang akan sama-sama. Jadi Loing Timur Barat Selatan yang sulung adalah Loing Timur. Dia masuk tahun 82 awal. 82 awal. Loing Barat yang kedua, dia dalam bulan 8. Kalau saya ingat 82. Lepas tu Loing Selatan yang bungsu lah. Yang kita pergi sarapan pagi tu, dia bungsu.
Jadi kita lebih kurang hampir 1,200 1,300 rumah broker, warga broker. Dan dalam masa yang sama juga kami semua dapat tanah untuk generasi kedua. Berukuran 4,000 kaki persegi. Kalau Loyang Barat ada 440, Loyang Timur 500 lebih, Loyang Selatan 300 lebih. Dan ada di dalam kawasan kampung dan juga ada satu penempatan yang kosong dulu. Dulu kan tidak, ada 4 Pelda sini. Tapi Pelda tak mengambil broker. Ini ladang dia dinamakan ladang Loyang Utara. Sekarang kita kebanyakan di sini boleh katakan generasi kedua yang jadi ketua. Di sini sistem blok Kalau orang tak tahu, dia Pelda ni dia bagi blok-blok. Satu blok tu 24 orang. Kalau timur ada 22 orang, 20 orang. Jadi di situ ada ketua, ada yang imam, ada yang tukang masak, macam dah ditentukan oleh Allah SWT. Bila jadi ketua, ada imam dekat blok. Bila kita dulu awal-awal memang tiap-tiap malam Jumaat kita akan berkumpul dalam satu blok, jemput rakan-rakan depan. Kalau tak ada Yasin, kita duduk rumah Yasin setiap minggu kita buat. Tapi bila dah makin lama, kita buat sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan kalau sekarang pun kalau lelaki dengan perempuan tu dia sekaliah jalan. Kalau dulu yang perempuan, yang lelaki, betul Generasi kedua jadi itulah bila dah buat begitu lama, jadi dah jadi ikutan bagi generasi kedua. Saya walaupun adun sedeli, tapi rumah saya kat sini. Rumah saya tadi dekat sekolah tu depan sana tu lah. Jadi dekat rumah memang tak ada, hari ni semua pergi memang dah tapi kehadiran tuan-tuan yang dituai oleh Ustaz dengan Datuk, rakan-rakan bikers yang lain, saya amat gembira. Kami semua amat lapang dada menerima kehadiran. Dan lepas ini kita tengok pula masyarakat di sini kita nanti kalau dipanggil dulu orang Jawa nasi ambeng. Nanti kita dah lepas solat apa semua. Tapi saya tak boleh ikut Ustaz sampai habis. Saya ada jemputan banyak kat luar. Lepas ni saya selesai ni saya kena keluar lah. Nanti rakan-rakan saya lain pun ada di sini. InsyaAllah dia orang akan get. Kita tak buat gotong royong di masjid ni. Bila dulu tahun 2015 ada bikers datang kat sini, 15 dia Sam. Sam. Dia datang dekat Zaid 200 Hamidi punya. biji lebih. Datuk Zaid masa tu datang naik heli. Dia datang dah nak maghrib. Lepas tu kita bawa ke masjid tu. Jadi kita buat permohonan. Dan masjid ni tahun 80 lebih. Bila Pelda buat dulu, kadang-kadang sambung-sambung tu, dulu kita ada lombong, kita ambil pasir je ada kualiti ada tidak kan. Jadi dia macam dah ada crack. Jadi atas inisiatif kepimpinan di sini, kita kumpulkan dana. Dalam masa setahun kita dapat kumpul 1 juta. Itu Loyang Barat, Loyang Timur je tak silap saya. Kerana Loyang Timur, Loyang Selatan tu dia pun akan dirikan masjid juga. Kerana penduduk semakin ramai. Jadi kita tak boleh menampung dengan satu masjid. Jadi masjid kedua sekarang kita di Loyang Selatan tadi lah. Jadi kita bila kumpul dana tu 1 juta, kita buat permohonan pada Datuk Zaid semula. Bila dia nak jadi TPF, dia luluskan 5.4 juta. Amin. 5.4 juta, saya dah jadi wakil rakyat. Saya jumpa MB, saya minta tambah lagi. MB tambah 1.3 juta. Tambah. Alhamdulillah, insyaAllah kita tak roboh semua Cik Lan Cik Lan fungsi sini dia penaung lah untuk masjid, fungsi masjid ada. InsyaAllah kita dalam bulan 6 ni kita dah sampai ke akhir panelis untuk desain dia dengan kerjasama ICU Pembangunan Negeri Johor, JKR, Jawatankuasa Masjid. InsyaAllah bulan 6 ni mungkin akan ditenderkan Masjid Nusan Loheng. Kalau ikut dia punya kumpulan duit tu lebih kurang 7.7 juta. Dan insyaAllah kalau nak datang dalam masa 3 tahun lagi, insyaAllah Ustaz datang sini lagi, mungkin kita buat maulud sama-sama kat sini. Maulud sama-sama kita buat ini. Masjid pun dah baru mungkin masa tu. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Jadi kehadiran semua hari ini pun dah datang, kita tazkirah oleh Ustaz. Jadi apa pun saya mewakili rakan-rakan lain, kepimpinan di sini, pengurusan, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih
atau luangan masa atau memilih tempat ini sebagai lokasi yang ke-49? 48. 48. Mungkin biasanya memang kita buat Ustaz dalam masa 2 minggu, tapi kita tumpu pada kawasan kubur lah. 2 minggu sebelum puasa memang kita panggil semua, kita siarkan maklumat bahawa kita nak gotong royong di kawasan perkuburan. Ini lagi 2 minggu kan, seminggu dia lagi. Untuk baca, biasanya kalau buat sini hari Sabtu je lah. Terus anak-anak kampung ni bukan semua duduk sini. Jadi tapi kadang-kadang semuanya ada wakil kat sini. Maksudnya adalah warisnya yang berada dalam tanah perkuburan saja. Termasuklah ayah saya. Tahun 2000 ayah saya ini lah. Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih pada Ustaz, pada Datuk, pada Cik Lan yang dapat luangkan masa. Tahun ni kampung ni masuk pertandingan akhir. InsyaAllah. Pertandingan kampung Cemerlang. Anugerah Kecemerlangan Kampung Pelda. Jadi Loyang Barat dah pernah menang 2013, Loyang Timur, Loyang Selatan 17. Kita sama-sama juga kita pun kita buat gotong royong sama-sama memastikan wakil dalam urusan ni. Satu dia lagi, insyaAllah kita doakan mereka juga akan berjaya. Seperti kawan rakan-rakan di sebelah. Rakan-rakan sebelah ni pernah menang 1 juta. Loyang Barat 2013 menang 1 juta, Loyang Selatan 2017. Lepas tu dia turun bila kerajaan lain ambil. Turun dan ni up balik. Dah 2 tahun 3 tahun ni up balik 1 juta. Dan kita tahun ni wakil untuk kawasan sini, urusan sini adalah Loyang Timur. Jadi kalau tengok kita punya landscape dari depan tu, kita dah mula memang kita jaga. Ada pembagian-pembagian tempat dia. Loyang Barat jaga kawasan ni, Loyang Timur dia ni sampailah jaga kawasan masing-masing. Jadi apa pun terima kasih. Saya doakan perjalanan tuan-tuan balik ke destinasi masing-masing diberikan keselamatan yang baik oleh Allah SWT. Dan apa pun yang dibuat pada ini saya ucapkan terima kasih. Hanya Allah saja yang membalas apa yang dibuat pada hari ini. InsyaAllah kita akan sama-sama mendapat keberkatan apa yang kita tuahkan ataupun kita terjemahkan pada hari ini, insyaAllah. Sekian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Adon sini akan datang Ustaz. Dia sekarang ialah dah hujung ini ada Yasin Perdana, ada Kebersihan Tanah Kubur. Tadi dia daripada Pasak, Teluk Sengat. InsyaAllah tengah hari ni dia ada sana, nanti dia tutup agak sana. Okey, insyaAllah kita nanti jumpa lagi. Adun Sedeli kita buat kat Sedeli. Okey. Hari ni buat saya pun ada Perdana dekat Tanah Putih. Oh ya ke? Tanah Putih dekat itu kawasan besar juga lah, Tanah Perkuburan. Tapi dia buat dekat sana. Dekat sana dah batal kan. Saya rasa saya kena juga tengok kampung saya juga. Okey. Terima kasih. Saya silakan Ustaz untuk kita sikit lah. Terima kasih YB, terima kasih pada Cik Azlan, terima kasih pada semua bikers yang datang pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih tim bikers daripada Singapura. Subuhan Bikers mana? Subuhan Bikers. Alhamdulillah. Tahu tak Subuhan Bikers ni nama dia sebab dia setiap pagi dia cari masjid-masjid untuk solat subuh berjemaah di seluruh Singapura. Jangan main-main mereka ni, sebab tu nama dia Subuhan Bikers. Ada lagi DZ Bikers Singapura. Ada kan? Datuk Zailan sendiri daripada DZ Bikers. Datuk Zailan Bikers. Alhamdulillah. Ni orang kuat Datuk Zaid ni. Masya Allah, tabarakallah. Kita juga ada daripada Sifu Bikers. Sifu tu nama je Sifu, tapi S tu sebenarnya Sebar, I tu Islam, F tu for, U tu Ummah. Sebar Islam for Ummah. Slogan kami Hell to Heaven. Jahat nak jadi baik. Dulu belajar solat duha, belajar lah kita nak buat kerja kebajikan. Sebab tu saya suruh ahli Sifu Bikers banyaknya cuci tandas supaya buang kat hati kita yang tak bersih. Yang kemudiannya kita ada daripada ADV ada ADV 160, ADV XADV pun ada. Kita ada daripada RT3 terbaik. Alhamdulillah. RT3 macam mana pinggang dia boleh tahan tak tahu dah. Allahu Akbar, memang steady lah. Kental. RT3 Kami dah boleh KL. dan hari ni ada seorang ahli kita kat sini, RT3, hari jadi dia, siapa namanya? Zarin.
Zarim. Zarim Yang yang ke berapa? 27. Yang ke 27. Dia cakap Ustaz bukan saya. Dia cakap. Tadi kata 18. Oh. 25 Ustaz. 25 lagi pula. Tengok muka dah kepot 27. 25 Ustaz. Kita balik ah. 5-2. Alhamdulillah. Selamat datang pada tim Singapura dan juga mereka yang sibuk ni. Mari. Oh, bini aku 50. Alhamdulillah. On the way lagi. Oh, kau jatuh. Wih. Tolong. Pasir. Abang bomba. Apa laju sangat. GTR. Bomba. Kapten. Dia tak ada laju. Tak, benda tu kan berpasir, batu. Dia menurun bukit, dia break depan lah tu. Allah. 189,000. Ya Allah. Weh. Yang baru 212,000. Aduh. Sing dolar tak sampai Ustaz. Sing dolar tak sampai. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abang rendang sana. Okey, jom. Kita nak mulakan forum kita pada hari ini. Kita nak jemput satu orang yang penting daripada Singapura. Kumpulan siapa? Abang Aris dah sampai dah? Abang Aris, come Aris. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, Abang Aris ni setiap program Jom Cuci Masjid di Malaysia ni, dia akan datang daripada Singapura. Memang. Abang Aris, come. Alhamdulillah. Kita dah selesai tahlil. Kita dah ni, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita minta yang jatuh tu Allah mudahkan urusan dia, insyaAllah. Okey, sebelum pergi jauh tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu kedatangan wakil daripada Bikers Singapura. Mana Abang Aris? Abang Aris kena jaga Abang Aris ni. Oh, wait. Teka umur dia berapa? Apa boleh teka? 52. 55. Assalamualaikum Aris. Waalaikumsalam. Khabar Abang Aris sihat? Saya buka okey lah. Tak payah buka lah, duduk lah saya. Duduk ya. Tak. Lah dia berat dia macam Betul Abang Aris, betul. Dah berat pahala cuci surau, cuci masjid. Dia So bagat Abang Aris, lagi. berapa umur sekarang hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari Ya. sahabat-sahabat semua. Okey, saya umur dah lanjut lah. Berapa tu? Lanjut jangan sebut kat sini. Sensitif. 63. Allah. Berapa? Muda lagi. 63 tahun tapi masih boleh still ride. Yes. Sekarang sebelah Abang Aris adalah Datuk Zailan. Datuk berapa usia sekarang tu? Susah nak teka. 63. 63 juga ya. tapi still steady. Still young. Alhamdulillah Datuk baru saja pulih daripada kecederaan. Hatinya apabila melihat motornya. Allah. Alhamdulillah. Bikers dia tak pernah cedera. Tapi hati Hati dia dia. akan terluka bila tengok cala di motornya. Okey, alhamdulillah. Siapa sahabat-sahabat yang baru sampai boleh duduk sila ke depan ni. Jom. Mai. Santai-santai kita. Alhamdulillah kebetulan kita ada YB daripada Sedeli dan dia anak jati orang Felda Loh Heng Timur Barat. Alhamdulillah kita ada Cik Azlan pengurus kat sini dan masya-Allah tabarakallah, dan jangan lupa semua sekali kita minta duduk dekat ni bersila kat sini. Mai. Insya-Allah jemput ramai-ramai Banyak ni kosong ni. sebab bila kita shoot nanti gambar jadi cantik sebab ramai. Nampak penuh. Mana boleh duduk? Duduk. Jom kita nak shoot. Bang, duduk bang. Mai masuk. Banyak lagi kosong ni, banyak kosong ni. Mai bang, masuk bang. Okey, jom. Sebelum kita pergi jauh tuan-tuan, tajuk forum kita hari ini, tajuk sembang santai kita hari ini adalah andai. Ini Ramadan terakhir untukku. Itu dia. Mereka yang dah meninggal dunia, yang dah ditanam di meja,
yang ditanam ni, dia tak boleh hidup balik. Roy, yang dah tanam ni, dia takkan boleh bangun, pergi solat tarawih sama kita. Tak ada. Dia tak boleh buat apa dah. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan. Kecuali 3 perkara. Pertama, anak yang soleh. Pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah adalah jalan mudah ke syurga. Kalau boleh kita masuk masjid tadi, jangan lupa bikers. Kita sedekahkan duit. Tak banyak, sikit. Latih hati kita. Sedekah. Cuci masjid ni pun satu sedekah. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita cuci masjid. Dan Masya Allah, Tabarakallah, apa yang Ustaz nak sampaikan, sedekah ni pelbagai. Buat baik, bercakap benda yang baik, bergurau senda apa semua ni, menghiburkan hati orang, itu semua dianggap sedekah. Jangan sedekah tolong orang susah. Jangan sedekah sebab tolong orang susah. Sebab sedekah tolong orang susah ni, apabila orang yang susah tu lebih kaya daripada kita, YB, Kita sakit hati. kita kata, dulu masa dia susah, aku yang tolong dia. Kita akan jadi terungkit. Ya. Jadi kita kena betulkan niat sedekah kita adalah dengan sedekah kerana nak gembirakan Allah. Try your best to make Allah happy. Bila kita sedekah untuk gembirakan Allah, walaupun orang yang kaya, yang susah tu, miskin dulu, lebih kaya daripada kita, lebih berjaya daripada kita, kita takkan ungkit. Sebab aku bukan tolong dia, aku nak gembirakan Allah. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali pertama sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Macam ni buat live apa semua, kita share ni dan kita sampaikan ni. Yang ajak kawan-kawan jom cuci masjid, jom program ni, tak banyak sikit, lama-lama kita belajar. Mana ada solat duha berjemaah, tapi kita buat training lama-lama dia istiqamah solat duha walaupun seorang diri. Bila Masya Allah, dan akhirnya apa berlaku? Apa jadi? Dia solat duha, kita dapat pahala. Dan ilmu yang bermanfaat, Ustaz nak beritahu, dan nampak ramai yang jatuh tadi. So kita baca satu doa. Sebelum keluar rumah, semua sekali baca doa ni. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Barang sesiapa yang membacanya 3 kali, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah, 3 kali dia baca, maka Allah jamin 4 perkara. Pertama, yang ditinggalkannya itu akan dijaga oleh Allah. Musafirnya selamat. Yang ketiga, rezekinya bertambah. Dan keempat, selamat kembali. So, jom banyakkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang lain, kena baca ni setiap pagi 10 kali, setiap malam, setiap petang 10 kali. Bismillahilladzi, baca. Bismillahilladzi la yadurru mahashmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Baca 10 kali. Bismillahilladzi la yadurru mahashmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa as-sami'ul 'alim. 10 kali pagi, 10 kali petang, maka tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mampu memudaratkan dia. Okey. Dan yang seterusnya, ada lagi satu yang patut kita baca selalu sambil naik motor. Tahulah Goldwing ada radio. Datuk Zailan punya radio sampai ke Ipoh dengar. So apa berlaku bila ada radio, sekali-sekala kita nyanyilah lagu. Nyanyian Ku jalan sendiri. Lagu macam lagu kita nyanyi kan. Tapi dah habis penat lidam nyanyi selawat. Dan bila YB sebut tadi pasal nak buat maulid di Johor, korang tak tahu, Ustaz pernah jumpa seorang ulama daripada India dekat Masjid Sri Petaling. Dia kata, bawa aku ke Johor. Penterjemahan dia cakap, kerana aku telah mendengar ketika aku berdakwah dalam dunia, ada satu masyarakat Melayu menyambut maulid sepanjang tahun, dan aku dapat tahu ianya dari Johor di Malaysia.
Dan Masya Allah, Maulana itu telah dibawa ke negeri Johor dan dia tengok kejap Kota Tinggi, kejap JB, kejap pula taman masa tu Pulai Mas, surau kecil je, dah ni. Lepas tu pergi lagi sini, dia kata ramainya orang Johor. Sedangkan lagi berapa hari nak masuk Ramadan. Tapi maulid negeri Johor sepanjang tahun memang luar biasa. Dan mereka ni rajin berselawat sebab tu ramai orang Johor lebih handsome daripada orang lain. Okey, dah selesai. Dan ingat, satu-satu amalan yang tidak akan tertolak. Semua sekali sebut. Semua sekali. Satu-satu amalan. Satu-satu amalan yang tidak akan ditolak. Iaitu selawat. Selawat ni dalam keadaan kita pegang tasbih, kita nak tunjuk kat mak mentua kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tunjuk kat orang, nak tunjuk, nak berlagak, maka Allah Ta'ala tetap memberi pahala. Walaupun dalam perasaan riak. Allahumma salli Allah. Walaupun dalam keadaan berlawak macam Ibrahim Pendek yang berselawat ketika Labu dan Labi datang meminang Cikgu Munir. Ingat Haji Bakir. Allahu Haji. Sian Haji. So apa nasihat Ustaz? Selawat. Dan last kali selepas ilmu yang bermanfaat adalah doa anak yang soleh. Okey, jom kita beralih pada Datuk Zailan pula. Mudah-mudahan Datuk Zailan boleh kongsikan sedikit pengalaman Datuk Zailan dalam program Junshi Masjid. Untuk pengetahuan semua, sejak ke belakang ini Datuk Zailan ataupun Dizak Bikers adalah sponsor utama Jom Cuci Masjid daripada ke-40. Terima kasih. Alhamdulillah. Mana Datuk Zailan telah berpunya. Hari ni isteri dia datang, jangan goda. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat. Saya bukan ada siapa pun, saya insan biasa saja. Sebenarnya saya semangat-semangatnya adalah saudara pribadi. Di samping itu adalah daripada Yayasan Afalah, iaitu daripada TPM kita, Pembangunan Datuk Seri Zahid Hamidi Hamid, dan banyak menolong kami. Dia adalah backbone kepada Jom Cuci Masjid ni. Jadi semangat-semangat yang dihantar, yang kena dihantarkan hari ini sebagainya adalah daripada TPM sendiri, dan daripada Singapore Bikers bagi tepukan gemuruh pada Singapore Bikers. Sentiasa Singapore, sentiasa Bang Aris, melalui Bang Aris selalu dapat sumbangan. Semua sumbangan yang saya terima tu adalah daripada sahabat-sahabat, bukan daripada saya sendiri, tetapi daripada TPM, daripada Singapore, daripada sahabat-sahabat yang lain. Selalu bila mendengar Jom Cuci Masjid, mereka akan menghantarkan sumbangan-sumbangan untuk disampaikan kepada mereka. InsyaAllah seperti mana yang komiti daripada Jom Cuci Masjid, InsyaAllah yang ke-50 kita skip dulu, yang 50 nanti kita akan buat di Bagan Datuk sebagai nama Jubli Perak. InsyaAllah kita akan buatkan ke sana. InsyaAllah. Saya banyak belajar daripada Jom Cuci Masjid ni juga tentang sumbangan kita. Kita pada saya sedikit sedekah tu pun banyak bermakna. Jadi kita sentiasa bersedekah, walaupun setiap kali ke masjid ke apa surau ke, tinggalkanlah RM1 dalam tu, insya-Allah ini akan jadi berkat, insya-Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Datuk Zailan. Jadi dengan ini kita melancarkan tabung kutipan derma untuk mengumpul dana untuk program seterusnya Jom Cuci Masjid. Alhamdulillah. Siapa nak sumbang, siapa tak sumbang, insya-Allah arwah hari ni. Arwah baik orang. InsyaAllah dah 2-3 biji turun naik kaki tangan Loheng Timur dan Barat dan masih ada. bersiap sedia untuk menguruskan jalan sana. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abang Aris boleh tambah sikit apa yang kita boleh belajar daripada Jom Cuci Masjid, bahawa bahawa Singapura dan Malaysia sebenarnya satu. Silakan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kami dari Goldwing Singapore, kita ride, pengalaman saya kita ride ke mana saja dah sampai, insyaAllah. Dah ke ujung ke Sabah, Sarawak, China semua dah sampai. Tapi
saya tengok program ni daripada Facebook, jom cuci masjid. Jadi macam terputik nak. Wah, satu hari saya akan try nak ikut. Kita amal jariah cuci masjid. Jadi kita betul memang kawan baik dengan Design Fighters. Right sana sini Dato' Zack, Dato' Zailan offer. Saya pun kabarkan pada kawan-kawan Singapura, jom kita rasa pengalaman macam mana cuci masjid. Singapura pun ada tapi 2 tahun tak sekali lah. Masjid sana okey-okey je. Jadi sini saya try ikut last 4 years saya dah ikut. Kemudian rasa seronok kenal kawan baru, jumpa kawan-kawan lama sambil kita menjelajah ke kampung-kampung yang tak pernah kita sampai ni. Kan? Jadi pengalaman tu seronok lah. Sambil kita beramal, kita ride, beramal. Tapi kali ini saya kenakan bawa sahabat-sahabat saya daripada Subuhan Bikers Singapura. Alhamdulillah kami ada dalam 27-28 orang Jadi mereka pun saya harap akan merasa first time ikut cuci masjid. Selain daripada tu, kami setiap pagi subuh di Merata Singapura dah selama 4 tahun. Alhamdulillah. Dan kami akan insyaAllah teruskan selagi sihat. Alhamdulillah. Itu saja. InsyaAllah kalau di Taiping atau di mana-mana, pengerusi Jalan Kerasa Encik Rusli, kalau itu kabarkan kepada saya, insyaAllah saya akan panggil lebih ramai biker Singapura. Next Penang Next Penang kan? InsyaAllah. Okey, terima kasih pada Abang Abang Rusli pula. Abang Aris, Rusli, YB dan Encik Azlan dan semua penduduk Felda Loheng. Secara ringkas dan mudah, jom cuci masjid ni sebenarnya mengajar kita untuk cuci hati. Jangan belagak dengan Goldwing kita, dengan K16 kita. Jangan kita angkuh dengan Harley Davidson kita. Jangan kita angkuh dengan motor-motor besar. Yang pertama kita ajar jangan resis. Jangan resis. Kadang-kadang geng-geng BMW dia tak nak kawan dengan Goldwing. Tapi kat sini Goldwing kawan baik dengan BMW. Kan? Lepas tu motor besar pandang motor ADV. Yang tu jangan ada dalam hati mereka yang pernah datang program Jom Cuci Masjid. Dan Masya Allah, jangan pandang pula RT3. Jangan, kita kena cuci. Kau ingat orang yang pakai BMW, kau ingat dia orang kaya ke? Kadang-kadang sesat. Kanda-kanda. Orang kaya pun pergi pajak gadai. Kan. Orang kaya lain, orang Singapura lain. Singapura memang confirm kaya. Memang kaya. Ni dia orang ajak masuk Singapura, ngeri. Menggigit. Kita punya 100 baru berapa ringgit, berapa dolar dia meninggal kita. Ada sponsor Alhamdulillah. Okey, jom semua ingat satu ayat. Kullun nafsin za'iqatul maut. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. InsyaAllah setiap yang hidup pasti mati. Kepada bakal-bakal jenazah yang ada depan ustaz ni, jangan lupa orang yang telah meninggal dunia, Munafikun ayat 10, minta pada Allah, ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, aku ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa tak solat? Sebab sedekah jalan mudah ke syurga. Sedekah tak perlu mengambil wuduk, tak perlu betul tajwid dia, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu pakai kain ihram. Dia perlukan hati. Hati yang ikhlas. Syarat sedekah untuk diterima ada 2. Pertama, ikhlas. Kedua, jangan ungkit dan jangan menyakit. Ustaz nak tegur sikit lah. Kadang-kadang kita pergi bantu masa PKP dulu, tengok orang susah, kita ambil gambar, bagi beras je.
ambil gambar, kita post kat Facebook. Kadang-kadang dia okey, dia susah. Tapi anak-anak dia, apa ni? Kan? So kita cuba pujuk hati kita low down. Kecuali dia izinkan. Dia izinkan boleh tak saya post ni untuk carikan dana apa semua. Macam tu. Okay? Itu kalau dia izinkan. Kalau boleh janganlah. Jangan. Itu dia. Dan Masya Allah, Tabarakallah, jangan ungkit dan jangan menyakit. Sedekah adalah jalan mudah ke syurga. Jom kita baca sama-sama. Ustaz baca terjemahan bahasa Melayu je. Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Orang yang suka bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk, jauh dari neraka, dekat dengan syurga. Orang yang kedekut dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Ini hadis-hadis yang boleh kita cuba amalkan. Faham betul-betul. Ustaz seorang sakit kanser, disahkan kanser pada 31 Januari 2017, dibedah daripada atas dada hingga bawah pusat, dan dikeluarkan kanser tu, ketumbuhan dia besar ketayap ni. Besar ni lah. Berat dia 1 kilogram dan usus Ustaz terpaksa dipotong 1 depa lebih, 1.4 meter. Doktor kata Ustaz masa pembedahan tu 50-50. Alhamdulillah Ustaz koma 4 hari. Lepas tu Masya Allah, Tabarakallah, 10 hari di hospital, dapat keluar hospital, kena belajar berjalan balik. Dan kemudiannya Masya Allah memang sakit sampai hari ni lah. Kalau duduk salah apa semua dia akan cramp, kemudiannya rasa sesak nak bernafas. Baru ni kalau siapa tengok Ustaz masuk ICU 10 hari di KPJ Ampang Puteri. Itu semua kesan-kesan daripada kemoterapi. Doktor anggarkan Ustaz hanya boleh bertahan sampai 2018. Bila sampai 2018 tu kira habislah. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah Ta'ala masih hiduplah lagi. Hidup ni tu Ustaz ulang balik. Kita ulang balik ramai-ramai. Even you are the richest man in this world. You cannot pay to Allah to stay in this world one more day when your time come. Walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia, ulang-ulang dari bahasa Melayu. Saya tahu korang Jawa tapi kena juga cakap bahasa Melayu. Jawa juga. So walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia, kita tak mampu untuk bayar kepada Allah untuk hidup satu hari lagi bila ajal kita tiba. So wujud hati kita kena senantiasa jadi orang yang bersyukur. Syukur kita hidup ni. Worst situation, we still have a life to live. Seburuk-buruk keadaan, baru bergaduh dengan bini pagi tadi. Jangan ride. Awak tu baru je jatuh motor, nak ride juga pergi ke Johor. Naik flight betul Omar bagi Alhamdulillah. So banyak kali isteri kita marah kita, jangan ride bang. Minggu lepas kawan abang dah meninggal dunia, abang pula gatal nak ride ni Alfitri ni, ya Allah. Tapi ni program Ustaz Nafi. Dia gunakan kita. Jual nama. Ambil gambar kejap, 2-3 baju dia tukar, lepas tu balik dia 2-3 program ni ride Ustaz. Tengok ni. Tapi apa pun berlaku, hati-hati. Worst situation, anak kita derhaka. Jangan lupa anak Nabi Adam AS pembunuh. Bukan dia bunuh siapa, dia bunuh adik dia sendiri. Kita bergaduh dengan bini kita. Ada bini yang derhaka, bini yang diceraikan oleh Nabi Ismail AS. Jangan stres. Kalau bergaduh, cari lain. Bergaduh-gaduh dengan suami. Bukan mana suami. Tengok muka dia. Tengok muslimat ni muka, ya Allah. Mati lagi aku. Semua motor lepas ni kerana bajet tadi. Kalau kita bergaduh dengan suami, jangan susah hati. Cari suami lagi. Apa masalahnya? Ada suami yang derhaka pada Allah, iaitu
Firaun. Kita jangan stres sangat. Ni sampai stres. Cara kita stres sampai kita sakit sekarang ni. Ramai orang stres sampai sakit. Bikers, kalau sakit jangan baring. Bikers, kalau sakit bangkit, start motor. Right. Apa dia kalau sakit bangkit, start motor. Right. Kalau sakit bangkit, start Tak motor. motor. Right. Itu dia harap betul. orang perempuan faham ni. Jangan ikut je susah. Ya, kan? Tengok muka suami yang tak ceria ni sebab suami isteri ikut. Sorry. Apa dia kat Dewan. Dekat Dewan. Ulang sekali lagi. Kalau record dah. Okay. So dah macam ni. Sebelum baru-baru ni Ustaz Jom Cuci Masjid yang ke-40 berapa kita di Bengkel lah. Di mana? Banting. Banting 40. Dan perjalanan tersebut Ustaz ada ceramah ganti Ustazah Rafiza Musa di Kuala Tanjung Karang. Perjalanan tersebut diikut oleh seorang ahli ni. Dalam perjalanan tersebut Allah Ta'ala dia naik Hayabusa Haji Azmi, dia terlanggar, dia tertidur lah atas motor dia. Padahal dia ni kaki corner yang dahsyat. Hayabusa kaki corner. Ustaz pernah berlomba dengan dia sampai terbakar tayar motor dia. Ustaz bawa tak adalah laju macam korang. Top speed Ustaz bawa pun 310 km/jam. Kalau had laju ditetapkan atas jalan raya 90, Ustaz tambah 1 di hadapan. Jadi apa pun berlaku, dia ni orang lagi hebat. Kalau cornering memang dia boleh potong Ustaz. Banyak kali kita berentak di Karak Highway sampai kita punya K16 tu berseret lah. Atas tu kita main corner. Kan? Jadi apa berlaku? Masya Allah. Dia hari tu ada corner sikit. Tapi dia terlena. Terlanggar divider. Berapa second dia patah 5 tulang belakang sampai hari ni lumpuh. Tuan-tuan, kita seronok-seronok, kita gelak-gelak. Right juga. Tapi bila kita jatuh, kita sakit, kita yang tanggung sendiri. Keluarga kita tanggung sendiri. Kawan-kawan ni dia datang seminggu sekali je. Sedih mungkin seminggu dekat hospital. So kita kena jaga juga diri kita. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jangan degil. Sekali-sekali tak apa. Jalan kosong sila. Jangan ada yang mulakan. Nampak. Okey dah, Cukup. Bila ada, jangan ada yang mulakan. Betul. Ni apa yang Ustaz cakap tadi untuk 18 tahun SXG. So dah ringkas. Demi masa sesungguhnya manusia rugi kecuali yang beriman, beramal soleh. Dan juga apa dia? Berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kadang-kadang kita tegur juga dengan kawan, jangan laju sangat. Macam Datuk Zailan, dia banyak nasihatkan saya, laju sikit Ustaz. Jangan ini laju kalau dia baran atas jalan raya habis kereta. Belum viral lagi. Kalau orang tak tahu lah. Okey, dah secara ringkasnya kita akan mati satu hari nanti. So kita sebelum mati kena ambil 3 perkara tadi. Apa dia? Sedekah. Kedua, apa dia? Ilmu yang manfaat. Ketiga, apa dia? Doa anak yang soleh. Nak dapat anak yang soleh, kita kena jadi anak yang soleh. Kalau tak ada anak, Wah. cam muka dia. Saya tahu motor dia, nombor plate dia apa sebab. Aku bagi viral. Tapi apa yang dia cakap tu betul. Ya. Nabi Ibrahim AS dah lama kahwin sampai umur 90 tahun dia belum ada anak. 92 dia ada kitab-kitab mengatakan baru dia berkhatan dan kemudiannya belum dapat anak lagi. Apabila datangnya Sarah dalam hidup dia, datangnya siapa? Hajar dalam hidup dia, dia kahwin dengan Hajar. Hajar mengandung. Baru Sarah cemburu. Dan kemudiannya bersalin. Lepas tu diasingkan ke bumi Mekah dan akhirnya balik ke bumi Palestin. Siapa mengandung? Sarah pula mengandung. So isteri jangan tamak.
kongsilah suami kita. Ya. Berkongsi itu tanda kasih sayang. Sana. Tak, maksud saya campur dengan isteri-isteri ramai. Kaunseling rumah tangga 3,800 orang. Kebanyakan mereka ni datang jumpa saya, Ustaz, saya tak ada anak. Saya rela suami saya nikah hari satu. Tapi dengan syarat saya pilih. Mudah-mudahan dapat anak. Sekali saya tengok dia pilih yang 60 tahun ke atas. Mana dia tak rela dia rela suami yang tak sanggup. Okey, jadi ringkas, tuan-tuan dan puan-puan, jangan banyak gelak di atas tanah perkuburan. Baik ya. Sebab sebelum kita mati, hati kita mati. Tuan-tuan gelak, saya terpaksa gelak. Jadi secara ringkas, kena ingat, jom cuci masjid. Takkan berjaya kalau kita gagal cuci hati kita. Dalam masa yang sama, Ustaz semua kena ingat formula 5S. 5S, semua sekali sebut 5S, 2Z. S pertama, senantiasa syukur. Senantiasa syukur. Bila syukur, la in syakartum la azidanakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Yang pembohongnya kita. Banyak kali dah kita bohong isteri kita. Mana bang? Tak ada apa dekat. On the way. Padahal jauh. Thailand. Yang nombor 2 apa dia? Sangka baik. Sangka baik pada Allah Ta'ala. Ustaz kena kanser, Ustaz cakap kat Allah, ya Allah, tengah naik motor ni, agaknya mesti ada sesuatu yang besar yang kau ingin hadiahkan pada aku. So bila kita positif, Allah akan tambahkan nikmat. Sangka baik. Qala Rasulullah, qala Ta'ala, anna abdul zanni abdi bi. Allah ikut sangkaan hambanya. Sangka yang elok lah. Yang nombor 3 apa dia? Jaga solat. Right juga, solat jangan tinggal. Kau cerita kau right sampai China, sampai Thailand, sampai Amerika, sampai mana pun, Allah tak heran. Tapi Allah heran orang yang memakmurkan rumah Allah suka. Kita memang orang jahat. Kadang-kadang kita masuk masjid, surau, orang tengok kita pakai seluar jin, siap pandang kita atas bawah. Tu imam, alamak, mana punya kutu ni. Tapi itu zaman 70-80-an. Tahun 2000 ke atas, tu imam pun pakai seluar jin. Tu imam pun dah tak kisah, asalkan kau solat. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, S yang seterusnya, selepas solat jangan lupa sedekah. S yang terakhir adalah seimbang. Right juga, tapi anak kat rumah, isteri kat rumah kena selalu telefon, nasihat, tanya khabar, dah makan belum, apa semua, kena seimbang. Ada orang dia sibuk dengan right je sampai dia tinggal keluarga dia terbiar. Ada orang sibuk right sampai kerja dia kurang kualiti. Ada orang sibuk right je menyebabkan dia lupa akhirat. Dan yang seterusnya 2Z. Z ni penting. Pertama zikir. Zikir apa dia? Semua saya sebut ikan mati tanpa air. Hati mati tanpa zikir. So naik motor banyak zikir. Zikir ni apa dia? Bukan sekadar subhanallah walhamdulillah, tengok naik motor, tiba-tiba hujan, celaka betul ni hujan. Baru nak ride motor K16 baru basuh. Saya pakai K16. Hujan, langgar lecak, jalan berlecak. Ini kerajaan ni apa, jalan lompat-lompat ni. Kita jadi sakit. Kita menyumpah, orang yang hidup menyumpah hidup dia akan susah. Tapi bila nampak hari hujan, apa Nabi suruh kita baca? Allahumma sahiban nafi'an. Lepas tu tambah sikit, Ya Allah, turunkan rezeki kepada kami sebagaimana kau turunkan hujan kepada bumi. Tengok, cuba kau kira satu titik hujan yang kena kau tu, 1 sen cukup lah. Kau lopah habis kau kuyuk tu, kau cuba tekan pin number, tengok baki dalam akaun, Maai 3 trilion. Bolehlah pakai Tesla. Ni kau Dan semua kena banyak zikir.
Zikir banyak. Start motor paling tidak Bismillah. naik motor kena banyak selah. Kena di Johor. Tak jauh dari sini. Ada Felda Pasir Gudang. Sebab kita Zuhur lambat, jadi Ustaz panjangkan sikit. Pasir Gudang sambutan Maulid Rasul. Ustaz ceramah cerita pasal sunnah Nabi hujung rambut hingga hujung kaki. Sampai di bahagian kepala, Ustaz cerita sunnah Nabi di bahagian kepala ada 5. Ustaz cerita yang ketiga al-hujam, berbekam. Pengusi majlis macam ni lah, dia duduk macam ni. Sebiji. Kau tertinggi. Tarikh dia 23 bulan 26 bulan 1 2016. Saya cerita pasal Al-Jamah, dia senyum kat saya senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang. Lepas tu nafas dia berbunyi macam kerbau kena sebelah. Itu tanda sakaratul maut. Allah. Saya kata, ya Allah. Saya pun berhenti ceramah. Saya pergi jumpa dia. Orang sakarat jangan baringkan macam ni. Ingat kalau balik ni sekarang suami Jangan suruh dia baring. jangan baring macam ni. Sakarat punya adab, kalau kita jumpa orang tengah sakarat, jangan baringkan dia. Kalau boleh pangku. Sampai bunyi tu kurang. Ustaz lap buih kat mulut dia, mata dia putih ke atas. Ustaz tekuk pipi dia. Bang, ikut perkataan saya bang, ikut saya bang. La, Ustaz sebut. Ikut bang. La ilaha illallah. Tak boleh ikut. Mengusi. Dan dia Ustaz lentur. Kemudian meninggal. Siapa yang mati dan sebut la ilaha illallah, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah, dakhalul jannah. Siapa mati sebut la ilaha illallah, masuk syurga Allah. Sebab tu Ustaz kata, jangan lupa zikir. Seafdal zikir la ilaha illallah. Naik motor la ilaha illallah. Kau nak marah hujan la ilaha illallah. Kau nak marah isteri kau check handphone kau tengah-tengah malam, sebut apa? La ilaha illallah. Sayang, buat apa tu? Sayang. Kita nak marah suami sebut apa? La ilaha illallah. Katanya la ilaha illallah. Kena rajin. Sebut la ilaha La yang keduanya, illallah. ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Dan yang kedua ni penting. Kedua ni penting, iaitu ziarah. Geng motor, tak kisah motor kita. Kita ni geng dua roda, satu hati. Ingat umat Islam itu bersaudara. Susah senang tetap bersama, tidak pernah terpisah dengan sempadan negeri atau negara. Malaysia atau Singapura, kita sama-sama Islam, kita bersaudara. Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia dan juga Gaza adalah saudara. Jangan lupa ziarah. Ziarah ni mungkin kita tak mampu nak angkat senjata berjuang di Gaza, tapi jangan lupa kita angkat tangan berdoa. Sebab senjata umat Islam selain daripada senjata betul adalah doa lah, insya-Allah. Dan jangan lupa, kalau kita dah sekadar mampu doa, dengar Haji Azmi sakit, dengar sahabat-sahabat bikers kita sakit, jangan lupa ziarah. Ustaz masa kena kanser tu, Ustaz amalkan satu ni, ziarah. Siapa sahabat-sahabat sakit, Ustaz pergi ziarah. Kena ingat kelebihan ziarah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, maksud dia, orang siapa yang menziarahi Muslim yang sedang sakit, nescaya 70,000 para malaikat mendoakan keampunan dan kebaikan untuknya daripada pagi hingga petang. Kalau ziarah petang, daripada petang hingga pagi besok. So kita ada motor besar, ada RT3, ada ADV, ada K16, ada Goldwing, ada motor Versys, apa tu, GSE, ada motor Benelli, ada motor Yamaha, ada Tracer, ada macam-macam motor lah. Ringan-ringankan start motor ziarah kawan-kawan kita yang sakit. Kalau kita pergi jumpa Ustaz, tolong nyampikan air.
Saya ni cancel. Ustaz tu jampi sekejap, 2-3 minit. Bismillah, Bismillah, 3 minit. Terminum baik cancel. Alhamdulillah. Kuasa Allah Ta'ala. Itu Ustaz. Ustaz pun manusia biasa. Ustaz bukan malaikat. Ustaz pun kadang-kadang buat maksiat. Allah makbulkan doa Ustaz. Tapi bayangkan malaikat tak pernah buat dosa, tak pernah buat maksiat. Bukan seorang, bukan seminit. 70,000 daripada pagi petang hingga pagi. Ustaz yakin YB ni seorang yang baik hati, dia akan banyak ziarah orang yang sakit. Wallahi, orang yang ziarah orang sakit dapat 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan. Jom geng bikers jadi geng tamak pahala. Jom. Tak nak popular. Kalau popular bawa manusia pada agama. Itu saja untuk ni. Jadi kita nak balik. Ustaz berharap sangat. Kita nak tutup dengan doa. Datuk Zainal nak tambah apa-apa? Abang Haris nak tambah apa-apa? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada YB ada tambah apa-apa? Cik Azlan nak tambah apa-apa? Semua dah lapar. Nasi ambeng. Jadi sebelum ada yang meninggal dunia dengar kuliah kita hari ni, jadi kita akan berhenti sekejap lagi. Dan insyaAllah Ustaz nak tutup sikit dengan doa. Boleh Abang Nasran? Tutup doa. Jom Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Sebelum Ustaz doa, bayangkan wajah ibu ayah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa adik-beradik kami, pasangan hidup kami, keluarga kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Khasnya arwah ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu ayah kami ya Allah. Terangilah kubur ibu ayah kami ya Allah. Jadikanlah kubur ibu ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, andai hidup arwah ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, ahli maksiat, meninggalkan solat, mendedahkan aurat, tolonglah ya Allah pada hari ini ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami ya Allah. Ampunkanlah semua dosa arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu ya Allah. Ya Allah, kami bodoh ya Allah, kami tak pandai, kami lemah ya Allah dalam mendidik anak-anak kami yang jauh dari agama ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, selamatkanlah kami daripada dan anak-anak kami daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riya, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami yang kotor dan busuk ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai ada pada hari ini sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang ya Allah, ditipu oleh rakan perniagaannya ya Allah. Tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami semua ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah, agar kami dapat bebas daripada cengkaman riba. Ya Allah, andai ada sekarang ni ya Allah, sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau pilau,
Tolonglah ya Allah, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami agar kami bahagia hingga ke syurga. Anda ada pada hari ini ya Allah sahabat-sahabat kami yang sedang sakit ya Allah. Tolong ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, berilah taufik dan hidayahmu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepadamu ya Allah, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumahmu nanti ya Allah. Ya Allah, Anda ada, tolonglah ya Allah, berilah taufik dan hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam ya Allah, agar mereka dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Maafkan kami kerana kami lemah berdakwah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sihatkanlah tubuh badan ibu ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna kepadamu ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya ya Allah, agar kami dapat syafaatnya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Indah sungguh, indah. Habis dah. Apa baca? Lah pantun. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Biar jauh beribu batu YB, hilang di mata, dalam doa jangan. Kalau ustaz dah tak ada nanti, tolong doa ustaz berehat di alam barzakh. Amin. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau sepanjang hidup ustaz ada buat silap dan salah, harap segala dosa ustaz diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan.